Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita teruskan sesi untuk ulang kaji kita bagi menghadapi peperiksaan. Hari ini saya akan menjelaskan satu soalan tentang sejarah Islam, iaitu jelaskan perkembangan institusi Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Ada 4 perkara seperti biasa perlu kita fahamkan. Pertama, dari segi tugasan, iaitu menjelaskan. Kita nak menjelaskan ataupun menguraikan, menyatakan, menunjukkan ataupun memberikan perkembangan institusi Baitul Mal. Itu adalah kehendak soalan. Perkembangan institusi Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Ar-Rashidin. Latar masanya zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jadi kita mesti menjelaskan perkembangan Baitul Mal itu daripada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali. Itu adalah 4 khalifah yang unggul ataupun dikenali sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Tempatnya di mana khalifah-khalifah ini menjalankan pusat pemerintahannya, itu di Mekah ataupun di Madinah. Itu di Madinah, Mekah, Madinah ataupun Kufah. Bergantung kepada di manakah pusat pemerintahan, di mana Khalifah Ar-Rashidin itu berada. Itu perkara-perkara penting yang perlu kita fahamkan dari segi menjawab soalan. Supaya kita menjawab itu mendapati kepada kehendak soalan. Jadi hati-hati pelajar bila kita menjawab soalan. Kalau soalan itu bertanya tentang perkembangan institusi Baitul Mal pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, maka kita hanya menjelaskan zaman Umar. Tapi soalan ini dia menjelaskan tentang pemerintahan zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jadi kita empat Khalifah Ar-Rashidin itu kita mesti menjelaskannya dari segi perkembangan institusi Baitul Mal. Jadi isinya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Bagaimana Baitul Mal itu berkembang di keempat-empat zaman pemerintahan Khalifah tersebut. Itu perkara penting yang perlu kita faham dan jelaskan. Dari segi pengenalan, bila kita nak menjawab soalan, kita membina pengenalan. Pengenalan kita adalah berkaitan dengan soalan. Sama ada dari segi latar belakang, definisi, ataupun tentang latar masa atau latar tempat yang hendak kita jelaskan. Misalnya, Baitul Mal merupakan perbendaharaan negara ataupun institusi yang bertanggungjawab menyelenggarakan pendapatan dan perbelanjaan negara. Institusi ini berperanan menguruskan harta umum, tempat menyimpan barangan yang berharga serta barangan amanah seperti harta wakaf. Itu dari segi definisinya. Jadi kita boleh jelaskan dari segi definisi latar belakang apa dikatakan sebagai Baitul Mal. Yang kedua, sejarah penubuhan Baitul Mal dikatakan bermula sejak zaman junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada waktu itu pendapatan negara sedikit, iaitu hanya diperolehi melalui zakat, sedekah dan juga harta rampasan perang. Oleh itu Rasulullah telah mengagihkan kepada sesiapa yang layak menerimanya. Itulah peranan Baitul Mal ketika itu. Sumber Baitul Mal kita boleh bagikan kepada 3 bahagian, iaitu harta masyarakat, harta negara dan harta umum. Ini antara perkara yang kita boleh nyatakan dalam pengenalan. Tidak perlu panjang Pak pelajar, mungkin 2 atau 3 baris saja sudah mencukupi untuk menjelaskan dari segi pengenalan kepada soalan. Itu saja yang penting. Kehendak soalan tadi adalah menjelaskan perkembangan Baitul Mal. Menjelaskan perkembangan Baitul Mal pada zaman Khalifah Ar-Rashidin. Jadi isi yang pertama, perenggan yang pertama. Kedua, selepas pengenalan adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Khalifah Ar-Rashidin yang pertama. Jadi pada zaman Khalifah Ar-Rashidin, seperti yang mana kita maklumkan, Khalifah Abu Bakar ini dia sibuk menguruskan, mengamankan keadaan negara Islam ini selepas wafatnya Rasulullah. Pada waktu itu berlaku apa dikatakan sebagai golongan Ar-Ridah. Jadi masa Abu Bakar itu lebih kepada menguruskan perkara-perkara yang berkaitan dengan gerakan-gerakan Ar-Ridah ini. Jadi semasa Khalifah Abu Bakar, kalau kita lihat Baitul Mal pada zaman Abu Bakar memang telah wujud sebab telah diasaskan oleh Rasulullah. Dan Abu Bakar sebenarnya meneruskan apa yang telah diwujudkan oleh Rasulullah. Buktinya ada dinyatakan bahawa Abu Ubaidah merupakan pemegang kunci Baitul Mal pada zaman tersebut.
Jadi ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq hampir meninggal dunia, beliau telah berpesan kepada Umar bin Al-Khattab supaya mengambil hartanya sebanyak 8,000 dirham untuk dikembalikan kepada Baitul Mal. Namun apa yang dapat dikatakan, pelaksanaannya ketika itu agak terhad dan tidak menyeluruh. Ini salah satu sebab Abu Bakar sibuk dalam usahanya untuk menamatkan gerakan Aridah. Dan dia berjaya menamatkan gerakan Aridah itu dan memulihkan dan mewujudkan keamanan dalam kerajaan Islam semasa Khalifah Ar-Rasyidin yang pertama ini. Dan seterusnya membolehkan Khalifah Umar bin Al-Khattab menjalankan pembangunan dan pembaharuan di negara Islam Madinah. Jadi setelah Abu Bakar berjaya mewujudkan keamanan dan kestabilan kepada negara Islam, selepas tamatnya gerakan Aridah, Nabi palsu, enggan bayar zakat, golongan murtad dan sebagainya, ini telah membolehkan Khalifah Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah yang kedua yang menggantikan Khalifah Abu Bakar telah membuat banyak perubahan dan memajukan Baitul Mal. Ramai sejarawan berpendapat bahawa institusi Baitul Mal ditubuhkan secara rasmi pada zaman Umar bin Al-Khattab kerana kerana ketika itu berlaku perluasan kuasa dan kejayaan dalam ekspedisi ketenteraan. Antara sumber pendapatan negara ketika itu ialah zakat, alfi, jizyah, sedekah, kharaj, usyur dan juga ghanimah. Baginda Umar bin Al-Khattab melaksanakan pengurusan Baitul Mal ini secara sistematik. Beliau telah menyediakan buku kira-kira negara bagi mengetahui aliran wang keluar dan wang masuk dari segi pendapatan dan juga perbelanjaan negara. Beliau juga telah melantik Uqail bin Abu Talib, Makramah bin Naufal dan juga Jubail bin Mut'im untuk mengendalikan institusi Baitul Mal yang dikenali sebagai Diwan ataupun Khazanah. Jadi kota Madinah telah dijadikan sebagai pusat pentadbiran Baitul Mal. Cawangan Baitul Mal kemudiannya telah ditubuhkan di setiap wilayah Islam, di mana pegawai-pegawai akan dilantik secara khusus dan bertanggungjawab kepada Baitul Mal di semua peringkat, daripada peringkat pusat hinggalah ke peringkat wilayah. Beliau juga melaksanakan fungsi Baitul Mal sebagai wakil dalam mengurus segala harta dan perbelanjaan demi kepentingan rakyat dan negara dengan bersandarkan akidah, hukum syarak dan juga akidah Islam, akhlak Islamnya. Itu antara perkara penting yang ditekankan oleh Umar bin Al-Khattab dari segi pelaksanaan dan juga pengurusan Baitul Mal ketika zamannya.